Sebuah pentas politik yang penuh warna-warni di Sabah. Ada yang melaungkan semangat perubahan, ada juga yang mempertahankan hala tuju sedia ada. Namun, di balik laungan itu, rakyat masih mencari jawapan kepada persoalan pokok, bagaimana isu asas seperti air, elektrik, peluang pekerjaan dan pembangunan tanah benar-benar dapat diselesaikan. Inilah yang mencetuskan polemik apabila Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi mendakwa kerajaan negeri hari ini kononnya menghidap penyakit 5 serangkai. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Hari ini kami bawakan satu berita yang bertajuk Bersatu Tutup Kegagalannya dengan Politik Retorik, kata Nizam, dipetik daripada Sabah Gazette. Kota Kinabalu, Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Datuk Nizam Abu Bakar Kitingan menyifatkan kenyataan Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi yang mendakwa kerajaan negeri menghidap penyakit 5 serangkai jelas satu bentuk retorik politik berapi-api tanpa sebarang solusi untuk rakyat. Jelas Nizam, Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak menafikan Sabah berhadapan cabaran besar, khususnya isu air, elektrik dan pembangunan tanah. Namun, katanya, berbeza dengan pendekatan politik serangan semata-mata, kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sedang melaksanakan pelan pembangunan nyata di bawah Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. SMJ memberi tumpuan kepada infrastruktur asas, peluang pekerjaan dan peningkatan hasil negeri. Cabaran yang dihadapi Sabah adalah legasi berpuluh tahun dan tidak akan selesai dengan hanya politik retorik, katanya dalam satu kenyataan. Dalam perkembangan sama, Nizam berkata lebih membimbangkan retorik angkat senjata politik yang dilaungkan Bersatu mencerminkan budaya politik konfrontasi, seolah-olah mahu menjadikan Sabah gelanggang percubaan kuasa untuk agenda Perikatan Nasional PN menuju Putrajaya. Malah Ronald sendiri mengakui di Perhimpunan Agung Bersatu bahawa kemenangan di Sabah hanya permulaan jalan kemenangan PN di Semenanjung. Ini membuktikan Sabah bukan matlamat perjuangan mereka, tetapi sekadar batu loncatan kuasa. Perlu juga diingat, Presiden Bersatu pernah memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia. Namun, dalam tempoh itu, isu-isu besar rakyat Sabah seperti kemudahan asas, peluang pekerjaan, dan pelaksanaan penuh hak MA63 masih tidak diberi perhatian sewajarnya. Peluang yang ada tidak dimanfaatkan untuk membawa perubahan nyata kepada Sabah. Kini, selepas hilang kuasa, Bersatu kembali dengan retorik dan janji baharu yang tidak lebih daripada mengulangi kegagalan lama, katanya. Tambah beliau, PN yang kononnya mahu menjadikan Sabah sebagai gelanggang pertama sebenarnya rapuh apabila teguran terbuka daripada PAS jelas menunjukkan Bersatu sering membuat keputusan secara solo tanpa konsensus. Penganalisis politik turut menyebut PN masih mencari pusat graviti. Bagaimana mahu menjanjikan kestabilan untuk Sabah, sedangkan dalam PN sendiri wujud keretakan yang ketara. Kenyataan seolah-olah Sabah hanya akan dibantu apabila Bersatu kembali menjadi kerajaan adalah tidak berasas. Fakta sebenar menunjukkan kerajaan negeri hari ini telah pun mendapat pelbagai sokongan daripada kerajaan persekutuan, termasuk peruntukan pembangunan, projek infrastruktur serta komitmen pelaksanaan MA63. Membuat dakwaan sebaliknya hanyalah retorik politik Bersatu untuk menutup kegagalan mereka ketika diberi peluang berkuasa dahulu. GRS menolak politik ugutan dan dendam. Adakah Datuk Seri Ronald Kiandi lupa pada PRU 15 beliau begitu terdesak untuk menjadi calon GRS
sehingga meminta konsensus bersama Barisan Nasional pada ketika itu dilanggar. Apakah kerana gagal menjadi calon GRS, Ronald kini begitu berdendam dengan kepimpinan GRS? Katanya, justru jelas Nizam, rakyat Sabah kini cukup matang untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka dan siapa yang hanya mahu menjadikan Sabah batu loncatan kuasa ke Putrajaya. Tegasnya, GRS kekal fokus membawa kestabilan, konsistensi dan pembangunan untuk semua rakyat Sabah. Daripada sudut akademik, pertikaman lidah politik seperti ini boleh dilihat sebagai satu contoh klasik bagaimana parti-parti menggunakan Sabah sebagai naratif kuasa. Sejarah politik Malaysia pasca 1963 menunjukkan Sabah sering menjadi faktor penentu dalam menentukan landscape kerajaan persekutuan, sama ada melalui jumlah kerusi parlimen atau melalui peranan parti-parti tempatan yang sering menjadi kingmaker. Maka, tidak hairanlah mengapa Sabah menjadi rebutan naratif kuasa. Ada yang menekankan pembangunan melalui kerangka negeri, ada pula yang menekankan kepentingan Sabah sebagai pintu masuk pengaruh ke Putrajaya. Namun, yang paling penting ialah persoalan yang patut kita renungkan bersama. Apakah rakyat Sabah mendapat manfaat sebenar daripada pertarungan retorik ini? Atau mereka sekadar menjadi saksi kepada percaturan kuasa yang tidak berkesudahan? Adakah hala tuju pembangunan negeri mampu menyaingi cabaran warisan berpuluh tahun? Atau adakah retorik politik akan terus mendominasi sehingga menyisihkan agenda rakyat? Nizam menutup kenyataannya dengan menegaskan bahawa rakyat Sabah kini cukup matang untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka dan siapa yang hanya menjadikan negeri ini batu loncatan kuasa. GRS, katanya, kekal fokus membawa kestabilan, konsistensi dan pembangunan untuk semua. Persoalan inilah yang seharusnya membuka ruang perbincangan lebih luas. Politik mungkin penuh retorik, tetapi akhirnya rakyatlah hakim yang menentukan hala tuju. Maka, adakah Sabah sedang melangkah ke arah pembangunan berasaskan realiti? Atau kita sedang menyaksikan satu lagi episod politik yang penuh janji tetapi kosong di hujungnya? Pulau Borneo tanah bertuah, lautan luas jadi saksi setia. Rakyat matang menilai amanah, Sabah sejahtera itu yang kita pinta. Bagaimana pandangan anda tentang polemik ini? Adakah retorik politik sebegini membawa kebaikan dalam membuka perdebatan? Atau ia sekadar mengulangi putaran lama yang tidak membawa penyelesaian? Kongsikan fikiran anda di ruangan komen, kerana suara rakyat adalah nadi sebenar perjalanan politik negeri ini. Sekian, kita jumpa lagi.